Baik, seperti yang telah pun kita janjikan, kita bawakan kepada anda satu sesi wawancara. Wawancara segmen keusahawanan pada hari ini adalah mengenai dengan perusahaan dan juga perkhidmatan pengurusan jenazah. Bersama dengan dua orang tetamu kita yang sudah pun berada di studio bersama dengan Dayangku Fatin Nur Mas Ayuni Safwana Priyan Roslan, seorang pengurus am. Assalamualaikum. Selamat datang ke Ramai Pagi. Terima kasih. Baik, dan Alhamdulillah juga di sebelah kanan saya Yang Mulia Tuan Muhammad Faiz bin Haji Ibrahim ya, merupakan seorang pengurus pemasaran. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Sihat pagi ini ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tidak juga. Tidak juga. Okay. Pertama sekali selamat datang ke Rampai Pagi dan ribuan terima kasih ya pagi ini di atas masa yang diluangkan dan sudi berkongsi bersama kami berdua ni dalam segmen keusahawan ini mengenai dengan perkhidmatan pengurusan jenazah, betul ya? Betul. Jadi perkara-perkara sebegini memang kadang-kadang kalau kita lihat jarang dipertonjolkan dan juga jarang diketahui oleh masyarakat umum. Apabila kita ni menerima berita duka cita ya, kesusahan dan juga sebagainya, barulah ya kita ni akan tercari-cari dan juga menghubungi ya siapa-siapa yang boleh menguruskan jenazah ini tadi. Jadi ini ingin kita ni dalami dan juga ingin kita ketahui. Jadi terlebih dahulu bersama dengan Yang Mulia Puan Dayangku Fatin ya. Bagaimana Puan ataupun Dayangku ya mula berkecimpung dalam bidang keusahawan ini, Dayangku? Okey. Mula-mula sebenarnya this keusahawan ini started by our business partner Haji Muhammad Lokman dengan bapaknya sendiri, mantan imam. So, diorang yang start lah. But then we since 2020 kami yang took over lah. We took over this. So now kami yang jalankan. Like we never look back. Wow. Jadi sejarah awalnya begitulah ya. Dan alhamdulillah setakat ini bagaimana dengan dan apa sebenarnya apa produk-produk ataupun servis yang tersedia di dalam perkhidmatan pengurusan jenazah ini? So sekarang alhamdulillah we focus mainly on bengkel pengurusan jenazah. So that's our main focus right now lah, untuk memberi awareness kepada orang ramai. So untuk mengetahui asas pengetahuan tentang pengurusan jenazah. Tapi we also have kelengkapan jenazah. Lepas ada pembersihan kubur juga and bacaan tahlil. So ada sekali ya. Jadi sejak bila Dayang berkecimpung dalam bidang keusahawanan ini? Untuk yang this one bermula tahun 2020. 2020 kalau saya tidak silap dalam 2 tahun. Start COVID. Wow. Start COVID, Dayang bermula untuk memulakan perusahaan perkhidmatan pengurusan jenazah ini ya. Dan setakat ini berapa orang ahlinya sudah ni? Alhamdulillah sekarang yang aktif dalam tu 5 orang lah. 5 orang yang aktif. 5 orang di dalam perusahaan tersebut. Baik, kepada Muhammad Faiz mungkin boleh diketahui apakah sebenarnya kepentingannya dan juga inspirasi mendorong untuk mencuburi diri di dalam perkhidmatan ini? Okey, so pada mulanya mendengar cerita dari our business partner, dari kawannya, di mana ia punya bapaknya diuruskan dia punya jenazahnya tu secara sambil lewat. Perkara ni nang amat menyedihkan lah. Jadinya ndakan mau je kita ni kalau orang yang tersayang kita ni diuruskan jenazah bis orang itu disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Iya. Jadinya dengan bengkel kami dapat menyampaikan ilmu mengenai pengurusan jenazah dengan betul. Pastinya satu perkara yang menjadi kewajipan sebenarnya, fardu kifayah. Kita ini mempelajari dan juga memastikan dalam pengurusan jenazah itu adalah dilakukan dengan secara sempurna, menurut aturannya. Menurut aturannya ya. Jadi kalau background Tuan Muhammad Faiz sendiri ya, di mana mengetahui atau mempelajari kemahiran pengurusan jenazah ini? Saya sebenarnya baru mengetahui setelah masuk bekerja. Mula-mulanya ikut sebagai volunteer saja. Volunteer. Sukarelawan ya. Sukarelawan. Sukarelawan. Dari sana banyak belajar. Mengikut dari bengkel. Dan alhamdulillah daripada bengkel-bengkel ini terus membuat perkongsiannya kepada mereka-mereka yang mengikuti bengkel ini untuk lebih mengetahui berkenaan dengan tata cara ya pengurusan jenazah ini tadi. Berbalik kepada Puan Dayangku Fatin ni. Kenapa BIS kita memilih untuk mencuburi perniagaan ini?
untuk perniagaan ini. Untuk perusahaan begini, Um, memberikan bengkel. memberikan bengkel. Adakah demand ataupun keperluan daripada orang ramai ataupun memang adakah ini minat daripada Danko sendiri? Okay, masa awal-awal we start this, ada buat research lah sedikit semacam. Yeah. So we realised that sebenarnya di Brunei ni kita ni punya pengetahuan tentang pengurusan jenazah tu masih kurang. Kurang. So macam kalau ada yang ahli keluarga yang meninggal, especially kalau tengah malam kan di rumah, sometimes ni kita ni benda tahu apa akan dibuat. Betul. Yeah. So that's one of the itulah yang we can see after we did our research tu. So sebenarnya di Brunei pengetahuan tentang ini masih lagi perlu ditingkatkan lagi. So that's one of the main itulah juga. Yes. Sama untuk memudahkan lagi pengurusan jenazah ni. So macam kalau waktu orang bersedih kan selalunya kita ni dah tahu apa akan dibuatkan ada. So that's why we want to help. Macam kalau ada yang orang yang kesusahan, so we yang ada di sana untuk menolong diorang. So mencarikan penggapai, penggali kubur, imam apa semua, dan untuk memudahkanlah pengurusan jenazah untuk ahli keluarga. Alhamdulillah, ya, sangat murni sekali niat Danko ini ya, untuk memudahkan urusan-urusan mereka-mereka yang kesusahannya, dan melihat juga memang adanya sedikit cabaran lah ya, di khususnya di daerah Brunei Muara ini, jika mana-mana ya ahli keluarga yang mengalami kesusahan ini untuk mendapatkan khidmat-khidmat sebegini ya. Jadi sejauh ini Puang memang fokus di daerah Brunei Muara ataupun menyeluruh di keempat-empat daerah? Setakat ini, so as we said, we kira memang fokus on bengkel. So bengkel ni memang pernah dibuat 3 di Belait dan Brunei Muara. So belum lagi daerah Tutong dengan Temburong. Memang ada dalam plan lah. Tapi setakat ini alhamdulillah kami buat berapa 12 bengkel sudah. So there's 12 bengkel, satunya di Belait dan yang lain di Brunei Muara. Ya. Jadi menurut penelitian setakat ini, kalau dari segi jurang, kurangnya pengetahuan dan sebagainya, mungkin Tuan Muhammad Faiz boleh mengongsikan, adakah usia itu menjadi satu faktor, mungkin yang muda mungkin kurang tahu, ataupun mungkin boleh juga dikongsikan dari segi siapa yang setakat ini banyak berminat ataupun target mereka, siapa yang ditarget untuk mengikuti bengkel-bengkel tersebut, mungkin boleh dikongsikan. Okey, memang salah satu ia punya itu is usia. Usia memang generasi kita ni yang sekarang ini memang kurang mengetahui tentang pengurusan jenazah ini. Oleh itu apa yang saya dapat kongsikan adalah melalui bengkel ini ramai juga yang dapat menjadi Mengapai? dapat mempelajari dan dapat ada kemahiran dan juga pengetahuan dan juga ada dapat minat sedikit demi sedikit. Betul sekali ya. Minat itu perlu ada kerana ianya akan memudahkan ya untuk mempelajari mana-mana ilmu, lebih-lebih lagi dalam perkhidmatan pengurusan jenazah ini. Sebelum itu, apa nama usaha ataupun syarikat ini? Ya, perusahaan. Nama syarikat Ar-Razak Funeral Management. Ar-Razak Funeral Management. Yes. Boleh di-research mana-mana Facebook ataupun Instagram? We have our Instagram, Ar-Razak BN. ARRAZAQBN. Instagram lah ya, boleh kita ni lihat di sana Ar-Razak BN, dan insyaAllah di sana kita ni nanti akan dapat mengetahui sedikit ya di sebalik syarikat ya Ar-Razak ini tadi. Bagaimana mendapatkan nama Ar-Razak ini? Mungkin boleh berkongsi? Ar-Razak ni, so it's from our business partner juga. So, diorang yang startkan Haji Muhammad Lokman. So, ini katanya nininya yang beritahu lah. Katanya, Ar-Razak ni rezeki. Pasal bagi diorang nyawa ni rezeki. So, that's why they started with Ar-Razak ni lah. So, itulah yang start. Usia yang diberikan kepada kita ni, umur tersebut adalah merupakan rezeki. Ya. Jadi dari sana terbitnya nama untuk memberikan syarikat ini Ar-Razak Funeral Management. Bagi yang kurang mengetahui mengenai dengan pengurusan jenazah, apakah sahaja yang perlu diketahui? Mungkin dari segi mula-mulanya, adakah dimandikan dulu, lepas itu disembahyangkan bagaimana, apa sahaja, mungkin sebagai teaser, apa sahaja kemahiran yang diajarkan sewaktu bengkel-bengkel tersebut?
Okey, jadinya yang pertama yang diberitahu asas, itu empat asas. Ya. Jika ada kematian, Ya. empat perkara yang wajib kita dipercepatkan, yaitu yang ke satu memandikan jenazah, yang kedua mengkafankan, yang ketiga disembahyangkan, dan keempat ditanam, mengebumikan jenazah. Jadi perkara tersebut adalah antara yang perlu Antara yang perlu dipercepatkan, dikongsikan ya di dalam bengkel tersebut ya. Baik, luar biasa sekali. Bersama kita pagi ini ada beberapa perkongsian foto ya, yang juga ingin kita ketahui sebenarnya. Jadi apa antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan melalui foto-foto yang dikongsikan ini ya. Jadi kita cuba paparkan foto yang pertama ini. Kalau saya lihat di sini secara dalam talian. Secara dalam talian ya. Apa yang dilaksanakan pada ketika ini ni? Oh, yang ni alhamdulillah sambutan sangat baiklah. Ini dilakukan masa Covid. Okey. So waktu Covid pun memang ada sambutan yang memang memberangsangkanlah sambutannya. So yang ini kami ada membuat juga pengurusan bengkel, pengurusan jenazah. Tapi yang ini kami sendiri hantarkan, kami panggil mini kit lah. So kami hantarkan kelengkapan jenazah yang damit, yang kecil tu dengan patung kecil dalamnya. So di sana kami peserta dapat membuat sendiri di rumah dengan kira ajaran daripada penggapai lah. Dari Zoom online itu. Okey. Yes. So diorang kira berinteraksi lah sama penggapai. Baik. Jadi peserta dipinjamkan kitnya untuk mereka membuat satu praktikal. Yes, diorang di rumah. Praktikal tetapi secara dalam talian. Menarik. Mula-mula sekali mereka dihantar dulu kit-kit praktikal ini. Kemudian mengadakan meeting secara Zoom ya. Yes, secara Zoom. Kemudian pengkhususnya adalah penggapai ini tadi penggapai sendiri ya. Wow, luar biasa sekali. Itu semasa cabaran kita ni menghadapi COVID-19 ya. Okey. Baik, berikutnya ada lagi foto ni. Kita saksikan seketika foto ini, kalau saya tidak silap ini di masjid ataupun di dewan. Kita saksikan bersama dan apa aktiviti yang dilakukan pada ketika ini. Ini sewaktu mengkafankan. Itu di Seria. Di Masjid Seria. Di daerah Belait di tahun ini juga. Tahun lepas. Wow. Jadi tenaga pengajarnya siapa tu? Tenaga pengajarnya adalah imam yang di sana. Imam di Masjid Seria. So memang kami membuat ke masjid-masjid juga. So the idea is untuk bukan saja kalau satu tumpuan kan satu tempat saja. So ini memang kalau ada penggapai di sana, so each kampung, each masjid itu memang ada penggapai sendiri. So that's why we focus di sana. Wow. Jadi dalam segala kemahiran itu, dalam segala langkah-langkah memang harus diketahui. Mungkin kalau sekiranya ada cecairan ni, adakah harus dibuang dan sebagainya. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menyempurnakan jenazah ini. Dan gambar yang seterusnya. Tadi mandi. Tadi bukan mandi, tadi kafankan. Dan setelah itu. Dan berikutnya ini jenazah perempuan ya. Yes. Ini di mana ni puan? Kalau tidak silap di Masjid Beribi. Masjid di Beribi. Jadi peserta-pesertanya ini terdiri daripada orang-orang kampung di sana atau memang dibukakan kepada orang ramai? Memang dibukakan kepada orang ramai lah. Tapi memang tumpuannya untuk di kawasan sana. Tapi jadi alhamdulillah siapa akan datang terus menuju ke masjid ini ataupun macam mana tu? Kami memang membukakan dalam beberapa minggu awal tu pendaftaran. So memang kami dari IG, dari social media apa semua, and then pendaftaran boleh dibuatlah dari Google Form yang kami sediakan. Tapi alhamdulillah setakat ini sebenarnya kalau akan diikutkan, we were a bit surprised lah sebenarnya. Pernah yang paling muda ikut pengurusan jenazah ni 8 tahun. 8 tahun. Ya. Sebenarnya terkejut lah, tapi rupanya the whole family datang. So itu memang satu yang kami terkejut lah awal. Lepas tu yang paling itu lagi yang mostly datang teenagers. So anak-anak muda yang 16 ke 18 tahun tu memang ramai datang. Cabaran dalam perkhidmatan pengurusan jenazah ini puan apa sahaja? Kalau cabaran setakat ni, kalau dari keusahawan kami sekarang, maybe untuk kalau dalam keusahawanan
kekitangan. Kami terlalu fokus on bengkel sahaja. So our product yang service dan lain tu yang tadi kami sebutkan belum berapa dijalankan lah. Adakah ini kerana kurang kaki tangan? Kurang kaki tangan dan maybe kami perlu kali fokus je on that pasal right now the focus is since kami memang fokus dengan yang orang bengkel, so pendapatan itu cukup-cukup untuk menampung ataupun kurang untuk menampung pekerja yang ada sekarang. Apa-apa pun kita harapkan semoga perusahaan ini akan dapat mencapai objektif yang diinginkan dan insya-Allah seluruh penduduk di negara Brunei Darussalam akan dapat mempertingkatkan lagi kemahiran di dalam pengurusan jenazah ini. Jadi terima kasih kepada Puan Dayanku Fatin Nur Mas Ayuni Safwan Pian Roslan dan juga Tuan Muhammad Faiz bin Haji Ibrahim atas kesudian hadir ke Rampai Pagi untuk menerangkan mengenai dengan segmen keusahawanan pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.